Hari ini saya menghasut Sabah dan Sarawak agar membuka pikiran, segera membuat referendum. Saya tegaskan sekali lagi, Malaya bukan Tuhan untuk disembah. Akibat ketidakseimbangan dari segi pembangunan dan ekonomi, maka ribuan anak muda Sabah merantau ke tanah Melayu untuk mencari rezeki. Walhal kalau Malaysia Agreement ditunaikan, tidaklah kami ini susah-susah merantau. Seperti kes yang tular baru-baru ini, seorang anak perantau Sabah asal Tawau yang mencari rezeki di Kasari hanya kerana dia seleng Sabah. Kena fikir orang luar. Perkara yang paling menyakitkan hati orang Sabah bila dia kena tanya, kenapa bahasa kau lain? Kau tahu rasa dia macam mana? Macam kau orang asing, bah. Ataupun masyarakat, terutama sekali masyarakat di Semenanjung juga, ada lagi yang menganggap kita ini sebagai pendatang, sehingga ada yang tidak mengenali pun bahasa yang kita gunakan di sini. Di Sabah nih marah ke Melaya ke? Sebab orang Melaya sayang orang Sabah. Orang muda Sabah ni marah Melaya ke marah pemimpin Melaya? Kalau ikut Jo lah, dia punya pandangan lah. You banyak je orang muda. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari seperjuangan. Merdeka! Merdeka! Hari ini kita berkumpul sebagai anak bangsa negara Sabah yang berasal dari Kepulauan Borneo. Kita bukan mau pulau dari Indonesia. Kita mau pulau dari Malaya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, hari ini saya ingin mereaksi ya terkait dengan benarkah Sabah dan Sarawak ini ingin keluar daripada Malaysia. Ini banyak viral di media sosial sekarang ini dan saya pun tidak berapa pasti ini adakah berita yang baru ataupun berita yang lama. Tetapi daripada video-video yang saya lihat dan saya kumpulkan ini, kita lihat sendiri guys bagaimana beberapa warga negara Malaysia, terutamanya berasal daripada Sabah, ingin menyatakan keluar dari Malaysia. Benarkah mereka ditindas? Saya sendiri warga negara Malaysia dan menetap di Sabah, Malaysia. Tetapi tidak kesemua warga negara Malaysia yang berasal dari Sabah itu sama pendiriannya dengan apa yang ada dalam video ini. Apapun guys, kita semak dulu video ini. Nanti di akhir video saya akan mengulas panjang lebar terkait dengan bagaimana pembentukan Malaysia ini dan juga apa kesimpulan daripada video yang kita tonton ini. Jadi kalian lihat dan nonton sampai akhir video. Saya punya ulasan yang panjang lebar terkait dengan pemikiran orang-orang Sabah terhadap Malaysia ini. Oke guys, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini. Jonathan Harry, aktivis bebas orang asal Sabah. Oke, Jonathan Harry. Kejap. Jonathan Harry, aktivis bebas orang asal Sabah. Kita dengar saya apa terhadap demo Sabah cakap dan Sarawak. Saya ingin membawa Sabah dan Sarawak keluar daripada kesatuan Malaya. Karena Malaya selama ini menjajah Sabah dan Sarawak selama 61 tahun. Hak kita dinafikan. Orang-orang asal Sabah yang bersuara untuk memerdekakan Sabah, Malaya, aniaya dan tangkap. Hari ini saya menghasut Sabah dan Sarawak agar membuka pikiran, segera membuat referendum. Saya tegaskan sekali lagi, Malaya bukan Tuhan untuk disembah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, informasi warga upaya masyarakat Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia. Republic of Sabah North Borneo ingin membuat pengumuman rasmi bagi rujukan umum. Pada 30 Mac 2025, hari Ahad, pihak kami akan melakukan satu demonstrasi aman di hadapan bangunan Victoria Library pada 11.30 pagi sehingga jam 1.30 tengah hari.
Tujuan demonstrasi aman ini adalah untuk menyebarkan risalah perjuangan kemerdekaan bangsa negara Sabah dan bangsa negara Sarawak kepada orang awam, khususnya warga negara Sabah Australia Sarawak, dan masyarakat antarabangsa. Kepada Sabahan dan Sarawakian yang ada di Victoria, Australia, Anda sangat-sangat dialu-alukan untuk menyertai demonstrasi aman ini bagi bersama-sama berjuang demi bangsa kita secara matang, demokrasi dan bertamadun. Sebarang persoalan, Anda boleh berhubung melalui inbox page Facebook RSNB kami. Terima kasih dan jumpa Anda di sana. Akibat ketidakseimbangan dari segi pembangunan dan ekonomi, maka ribuan anak muda Sabah merantau ke tanah Melayu untuk mencari rezeki. Walhal kalau Malaysia Agreement ditunaikan, tidaklah kami ini susah-susah merantau. Seperti kes yang tular baru-baru ini, seorang anak perantau Sabah asal Tawau yang mencari rezeki di Kasari hanya kerana dia seleng Sabah. Kena fikir orang luar. Perkara yang paling menyakitkan hati orang Sabah bila dia kena tanya, kenapa bahasa kau lain? Kau tahu rasa dia macam mana? Macam kau orang asing, bah. 60 tahun sudah Malaysia ini lahir kerana penyertaan Sabah. Apa? Sabah ini tidak diktirafkah? Give us some respect. Walaupun kawan-kawan kami hanya pekerja rendah. Ingat ini, sejahteranya Melaya hari ini kerana hasil bumi Sabah dan Sarawak. Tiada Sabah, tiada Sarawak, tiada Persekutuan Malaysia. Ingat itu. Terima kasih. Ramai anak-anak Sabah yang terpaksa merantau jauh seperti mana yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Kota Belud tadi. Dan sehinggalah bila layanan daripada pihak kerajaan ataupun pihak pemimpin-pemimpin di kerajaan pusat tidak mendapat layanan yang setimpal kepada Sabah, maka akhirnya rakyat yang ataupun masyarakat, terutama sekali masyarakat di Semenanjung juga, ada lagi yang menganggap kita ini sebagai pendatang, sehingga ada yang tidak mengenali pun bahasa yang kita gunakan di sini. Jadi saya mohon kepada kerajaan untuk memberikan perhatian yang lebih, terutama sekali kawasan-kawasan yang miskin ini, dan diberikan peruntukan yang secukupnya. Sekian, itu saja dari saya. Thank you very much. Sabah Sarawak Merdeka! Sabah Sarawak Merdeka! Sabah Sarawak Merdeka! Sabah Sarawak Merdeka! Sabah akan merdeka! Sabah mesti merdeka! Sabah Sarawak Merdeka! Sabah Sarawak Merdeka! Sabah Sarawak Merdeka! Pasti merdeka! Pasti merdeka! Pasti merdeka! Di State Library Victoria Merdeka ini di Australia. Orang Sabah ni marah ke Melaya ke? Sebab orang Melaya sayang orang Sabah. Orang muda Sabah ni marah Melaya ke marah pemimpin Melaya? Kalau ikut Jo lah, Jo punya pandangan lah. Dia begini, saya bagi pencerahan lah betul-betul. Kita ini tidak dipanggil sebagai orang Malaysia kalau tiada Persekutuan Tanah Melayu. Betul. Sabah dan North Borneo kan dengan Sarawak dan Singapura lah masa itu. Tapi Singapura sudah lari lah. K65. Bukan kita benci orang Malaya, dia bilang. Tidak. Saya dah jadi takut nak pergi Sabah. Jangan begitu, Amin. Okay. Immigration tunda juga mau stop, Amin. Kecuali ada salah cakap lah. Ya, betul. Tapi apa yang mungkin yang menjadikan orang Sabah ini mungkin kurang puas hati lah adalah politik yang seolah-olah menakluk membuat keputusan tanpa melibatkan Sabah. Maksudnya betul lah soalan saya tadi. Pemimpin lah. Rakyat okey kan? Maksudnya dengan rakyat okey. Dengan rakyat Melayu okey kan? Bukan. Kalau you datang Sabah, okey, confirm on. Tapi on. Cuma itulah orang tidak puas hati dengan politik yang dimainkan lah selama ini. Itu saja itu. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari seperjuangan. Merdeka! Merdeka! Hari ini kita berkumpul sebagai anak bangsa negara Sabah yang berasal dari Kepulauan Borneo
yang sedar bahawa suatu perjanjian yang tidak sah telah mengikat bangsa kita selama 62 tahun lamanya. Ini merupakan dokumen pengkhianatan, penindasan dan penafian hak bangsa kita untuk merdeka. Kononnya kita bersetuju dengan idea Malaysia, tetapi selama 62 tahun ini tiada sebarang bukti yang nyata dan berfakta menyokong dakwaan rapuh terhadap sokongan. Kononnya bangsa kita bersetuju dengan Malaysia kerana tidak ada wujud sebarang referendum yang mengatakan bahawa rakyat bangsa kita Sabah bersetuju dengan Malaysia. Sebaliknya, apa yang nyata adalah satu penentangan yang kuat terhadap idea ini sepenuhnya. Malangnya, kerana keadaan bangsa kita pada masa tersebut sangat mendukacitakan, kita tidak dapat menghalang sepenuhnya. Kini, kita bangkit untuk merdeka sepenuhnya secara demokrasi. Kita bangkit dengan matang. Kita bangkit sebagai bangsa yang bertamadun. Kita bangkit sebagai bangsa yang cintakan keadilan dan kesejahteraan. Kerana itu, kita mesti merdeka. Merdeka! Tanpa suara kita didengar dan tanpa mandat bebas, kita dipaksakan untuk menerima idea Malaysia tanpa kerelaan kita. Inilah penjajahan moden yang menafikan hak dan kedaulatan kita sehingga hari ini. Sejak perjanjian itu ditandatangani, Sabah hanya menjadi koloni ekonomi Malaysia. Sabah hanya menjadi koloni ekonomi Malaya. Hasil minyak dan bumi kita dirampas, tetapi rakyat kita tetap miskin di tanah sendiri. Mereka menipu kita dengan janji segala janji alam semesta, kononnya pembangunan dan otonomi yang adil. Tetapi yakinlah bahawa itu semuanya hanya dusta untuk menghalalkan penjajahan mereka. Tragedi Double Six pada 6 Jun 1976 pula bukan sekadar nahas. Ia adalah pembunuhan politik terancang untuk menyingkirkan pemimpin Sabah yang berani menuntut keadilan. Selepas mereka mati, perjanjian minyak 5% ditandatangani dalam beberapa hari, menyerahkan 95% hasil minyak kita kepada Malaya. Ini bukan kebetulan. 95% guys, 95% selepas kematian 6 pemimpin Sabah yang tidak bersetuju dengan perjanjian itu, tetapi secara tiba-tiba helikopter yang dinaiki mereka itu jatuh dan kesemua 6 pemimpin termasuk ketua menteri Sabah masa itu meninggal, dan barulah ditandatangani perjanjian 95% sebenarnya Malaysia yang kontrol. Oh, betul tak? Politik jahat untuk memastikan Sabah terus tunduk kepada mereka. Kini kita bangkit dengan penuh kelantangan dan ketegasan terhadap hak bangsa kita. Kita menuntut MA 63 diisytiharkan tidak sah. Kita menuntut kemerdekaan penuh negara Sabah sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Merdeka! Ingatlah, kita bukan pengemis kemerdekaan. Kita adalah pejuang kemerdekaan yang mahu memastikan kuasa kemerdekaan bangsa kita
dimiliki sepenuhnya oleh bangsa kita. Titik. Merdeka! Merdeka! Sabah Sarawak! 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 Merdeka! Jika kita terus berdiam, generasi kita pada masa sekarang yang akan datang sudah pasti dan seyakin dan pasti akan terus dijajah. Kerana itu, kita bangkit pada hari ini dengan diselubungi roh dan semangat para pejuang bangsa kita yang telah menyerahkan nafas kehidupan mereka akan terus hidup bersama-sama dengan kita semua di dalam perjuangan ini, sehingga kemenangan itu dikecapi oleh bangsa kita, bangsa negara Sabah dan bangsa negara Sarawak. Satu suara, satu bangsa, satu perjuangan. Sabah for Sabahan. Sabah for Sabahan. Merdeka! 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 Sabah Sarawak! Merdeka! Sabah Sarawak! Merdeka! Kita pasti! Merdeka! Kita pasti! Merdeka! Saya Suzila Idrus. Sekian, terima kasih. Kita bukan mau pulang dari Indonesia. Kita mau pulang dari Malaya. Banyak juga sebenarnya orang tidak paham apa Indonesia. Oke, dia bagi tahu tadi ini kita bukan keluar Malaysia tetapi keluar dari Malaya. Apa maksudnya itu, guys? ICC dengan Malaysia Agreement adalah dua wadah keluar dari Malaya. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Dan ini tidak boleh diubah. Dimasukkan di dalam perlembagaan. Perlembagaan boleh diubah. Selama 50 tahun ini 600 kali dirubah. Tapi ini ada pernah dirubah? Tidak pernah. Kenapa? Pasal parlemen tidak boleh ubah. Kalau mau ubah ini berarti kita kena panggil balik United Kingdom, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak untuk tanda tangan semula. Dalam konteks itu, saya ingin menyarankan di sini, Federation should be known in Malay and English by the name Malaysia. The states of the Federation shall be Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor, dan Terengganu. Coba kita soal, apa itu persekutuan? Di dalam tafsiran dia, di dalam perlembagaan, the highest law of the land, dia mengatakan, the federation means the federation established under the Federation of Malaya Agreement 1957. Mana pernah Sabah Sarawak saing? Kita saing dua ini. Dan di dalam sini, di dalam perlembagaan ini kita jadi 12 states. Tapi sekiranya kita kaji balik, kita punya Malaysia Agreement, kita ada 3 Indonesia. Pasal dia bilang, the states of the federation shall be the states of Malaya. Berarti Johor, Kedah, Kelantan, apa semua itu. The states of Borneo, that's 2 units. And Singapore, that's 3 units. Mana ada kita one of the team? Ini dalam perjanjian Malaysia. Kalau ini diubah tanpa pengetahuan Sabah, berarti they have broken this. Jadi, apa isu dia sekarang? Kita bukan mau pulang dari Indonesia. Kita mau pulang dari Malaya. Pasal kita bukan Malaya. Oke guys, panjang lebar daripada video-video ini tadi. Oke, saya ingin ceritakan sedikit ya. Malaysia ini terbentuk tahun 1963. Persekutuan Tanah Melayu ataupun Malaya merdeka tahun 1957, tetapi Malaysia sebagai negara gabungan Malaya, Sabah dan Sarawak masa itu dengan Singapura juga baru resmi berdiri tanggal 16 September 1963 lewat perjanjian Malaysia Agreement 1963. Jadi sebelum pembentukan itu, Sabah dan Sarawak ini bukan bagian dari Persekutuan Tanah Melayu ya. Jadi proses penyertaan Sabah dan Sarawak ke Malaysia ini melalui persetujuan saat perjanjian Malaysia dirumuskan
ada mekanisme konsultasi terhadap akar umbi di Sabah dan Sarawak, termasuk Suruhanjaya Cobalt yang menyelidiki kehendak rakyat di dua wilayah ini. Ya, artinya secara formal mereka masuk ke federasi melalui proses perjanjian ini tadi. Bukan semata-mata hadiah oleh Inggris sebenarnya. Jadi isu hadiah Inggris ini dan status sebagai tanah jajahan, beberapa narasi mengklaim bahwa Malaysia hanya hadiah dari Inggris atau bahwa Sabah dan Sarawak ini dijadikan negeri oleh Inggris atau Melaya. Klaim ini muncul di media sosial daripada gerakan lokal dan narasi separatis. Namun klaim ini tidak memiliki dukungan definitif dalam dokumentasi akademis atau mainstream. Ya. Contohnya The Malaysian Insight mencatat beberapa pihak mengklaim Sabah diturunkan dari status negara ke negeri dalam Malaysia, tetapi klaim tersebut dibantah oleh pihak pemerintah dan sejarawan bahawa status tersebut adalah bahagian dari persetujuan dalam MA 63 iaitu Malaysian Agreement 1963. Okey, gerakan pemisahan dan tuntutan keluar Malaysia, ada kelompok seperti Sabah Sarawak Keluar Malaysia SKMM yang mendorong idea agar Sabah dan Sarawak ini keluar dari federasi. Mereka menyuarakan bahawa hak mereka tidak terpenuhi, pembagian kekayaan tidak adil atau ketidakserataan dalam pemerintahan pusat dan juga daerah di Sabah dan Sarawak. Namun gerakan ini masih terbatas, tertumpu di ruang media sosial dan di beberapa political lokal lah, belum menjadi perubahan rasmi konstitusi ataupun kebijakan federal secara garis besar. Ada sesetengah lah. Benar bahwa ada suara dan gerakan di Sabah dan Sarawak yang menyoroti ketidakpuasaan terhadap hubungan mereka dengan pemerintah pusat Malaysia, dan beberapa menyuarakan idea ingin keluar dari Malaysia. Tetapi klaim orang Malaysia ini mau Sabah Sarawak keluar dari Malaysia sebagai fakta umum itu sangat tergantung kepada kelompok tertentu sebenarnya. Nah, tidak mewakili seluruh rakyat di Sabah dan Sarawak. Jadi klaim Malaysia hanya hadiah daripada Inggris ini lebih kepada retorika ataupun narasi ideologis daripada fakta sejarah tunggal. Meskipun ada elemen-elemen penjajahan dan warisan kolonial memang berperan dalam sejarah di kawasan Malaysia ini, tetapi kemungkinan ada perundingan-perundingan di antara Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga Inggris pada ketika itu. Tapi sebelum Malaysia itu merdeka, sebelum Sabah Sarawak ini juga masuk ke dalam persekutuan Malaysia, Malaysia juga berperang dengan Inggris, berperang dengan Jepang, mempertahankan jajahan ini, mempertahankan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak daripada dijajah oleh Jepang, oleh Inggris, oleh Portugis. Itu memakan banyak darah-darah para pejuang di Malaysia juga yang tidak diketahui oleh orang luar melalui sejarah yang ada. Jadi di sini apabila perundingan itu berlaku, maka lahirlah kemerdekaan di Malaysia ini dengan kemasukan Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada waktu itu 1963, dan akhirnya Singapura keluar daripada Malaysia. Dan sekarang ini tuntutan daripada Sabah dan Sarawak ingin keluar daripada Malaysia, tetapi sebahagian rakyat Sabah Sarawak, bukan semuanya, karena tuntutan mereka itu ketidakadilan dan tanah Melayu tidak menjalankan agreement yang ditandatangani itu soal pembahagian kekayaan antara Sabah Sarawak dan juga di tanah Melayu. Itu sebenarnya persoalan yang bermain di fikiran orang Sabah, ketidakadilan itu. Jadi sekarang ini tuntutan untuk keluar daripada Malaysia itu sebagian kecil, tidak keseluruhannya, dan Sabah Sarawak masih dalam Malaysia. Cuma tuntutan itu perlu diperhalusi dan juga ditunaikan oleh tanah Melayu kepada Sabah dan Sarawak dari segi pembahagian keadilan pembangunan di Sabah dan Sarawak yang jauh tertinggal ini. Oke guys, mungkin sampai di situ saja video yang saya ingin komentar
pada hari ini. Ada panjang sedikit, tetapi ini mungkin membuka lebih luas kita punya pandangan masing-masing. Mungkin yang di Malaysia sahaja hanya yang tahu sebenarnya keadaan di Malaysia. Memang daripada luar negara-negara jiran kita, contohlah daripada Singapura, daripada Indonesia, Brunei, Thailand, itu juga bisa menyatakan idea pendapat pribadi masing-masing. Karena mungkin mereka merdeka hasil daripada pejuang yang melawan penjajah. Malaysia sebelum itu juga berjuang melawan penjajah, sampai banyak juga yang mati, pejuang-pejuang dalam negara ini mempertahankan tanah air ini. Tapi akhirnya dengan perundingan Malaysia itu menjadi merdeka. Begitu juga zaman Nabi dulu, dengan perundingan perjanjian Aqabah dapat menyatukan dua wilayah. Tidak semestinya dengan peperangan, tetapi dengan perundingan. Zaman Nabi pun ada juga begitu. Oke. Nabi itu tidak perang terus berperang, tapi dia ada perundingan. Perjanjian Aqabah itu menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar menjadi satu, ya. Oke, sampai di situ sejak video pada kali ini. Kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.